إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan dengan kaedah yang ke-21 daripada kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wat Taqasimul Badi'atun Nafi'ah li Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kaedah ini berbunyi al-ghararu wal maysiru mahdhurun fil muawadat wal mughalabat. Al-gharar iaitu penipuan yang tersembunyi, dan al-maisir iaitu judi ataupun perjudian adalah dilarang dalam urusan pertukaran dan pertandingan. Okey. Kalau baca tu ada siapa yang faham tak? Kalau baca kaedah tu. Penipuan yang tersembunyi dan perjudian adalah dilarang dalam urusan pertukaran dan pertandingan. Maksudnya secara umum kat sini, sekiranya sesuatu pertukaran, pertukaran ni boleh jadi apa? Boleh jadi jual beli, kan? Dan boleh jadi, maknanya boleh jadi jual beli dalam bentuk dengan harga, dan boleh juga jual beli yang kita sebut sebagai barter trade, kan? Okay? Dan pertandingan mughalabat, pertandingan ni ialah satu benda yang bila masuk tu ada orang menang, ada orang kalah. Itu maksudnya pertandingan. Okey. Jadi sekiranya wujud al-gharar, iaitu penipuan yang tersembunyi. Saya rasa saya dah jelaskan pada kelas yang lepas, gharar ni tak sama dengan kadhib, kan? Kalau kadhib ni maksudnya menipu. Okey, menipu maksudnya benda yang ada dikatakan tak ada, ataupun yang tak ada dikatakan ada, tu namanya menipu. Okey. Tapi gharar ni bukan menipu, tetapi merupakan penipuan yang tersembunyi. Maksudnya ada, macam mana bahasa lain kita nak kata lebih kurang dia bukan helah juga. Dia sebenarnya satu ada sesuatu yang tak kena secara tersembunyi. Mungkin tidak penyelewengan, tapi kita kena faham ini gharar ni mungkin tidak ada, mungkin tanpa niat. Kalau menipu ni, orang tu berniatlah menipu biasanya, kan? Dia nak menipu. Okay? Tapi gharar ni artinya saya tak sedar. Saya tak sedar ataupun tak tahu. Dia tak tahu benda tu salah. Sebenarnya boleh. Sebenarnya tak boleh. Dia tak tahu benda tu salah, tapi sebenarnya tak boleh. Okay? Jadi itu namanya, kita terjemahkan penipuan tersembunyi, ataupun al-gharar. Okay? Macam contohlah, kan, dunia ni mata'ul ghurur, kan? Mata' iaitu materi. Al-ghurur ialah ni penipuan yang tersembunyi. Kerana kita mungkin hidup kat sini, kita ingat kita hidup berapa tahun dah? Lama agaknya, kan? Tiba-tiba tak sampai 40 dah nyawa dah tak ada dah, kan? Okey, buat rumah besar-besar, tengok tak ada orang masuk pun, kan? Yang masuk orang lain, kan? Pewaris yang masuk, kerana kita dah tak ada nyawa lagi dah. So ghurur maknanya ditipu secara tersembunyi. Okay, tapi itulah maksudnya dunia ni dia bukannya berniat nak tipu kita, kan? Tapi ada unsur penipuan tersembunyi. Itu maksud kat sini al-gharar. Dan al-maisir jelas perjudian. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meletakkan khamar, iaitu arak, dan maisir secara seiringan berdasarkan kerosakan yang wujud dalam kedua-duanya. Okay, maksudnya al-khamar dan juga al-maisir ini dalam Al-Quran disebutkan dalam ayat yang sama, innamal khamru wal maisiru. Sesungguhnya khamar dan maisir adalah rijs, iaitu najis. Okay? Cuma najis kat sini bukan bererti najis fizikal, tetapi najis maknawi. Okay? Kenapa? Kerana ada kerosakan yang sama, okay, yang wujud dalam kedua-duanya, iaitu menghasilkan permusuhan, kebencian, menghalang daripada zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya terdapat dalam ayat yang
mengharamkan khamar dan maisir itu. Menghalang juga daripada solat dan memasukkan seseorang hamba itu, iaitu hamba Allah kan, dalam pendapatan yang hina dan tercela. Okey, itu dua benda ni ataupun sifat-sifat yang kerosakan-kerosakan ini ada dalam khamar dan juga maisir. Okey, selesai yang tu. Seterusnya, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang daripada bai' al-ghurur ataupun bai' al-gharar. Okey, bai' al-gharar, perniagaan berunsur penipuan tersembunyi. Maka tergolong di dalamnya perniagaan al-abiq, hamba yang lari, asyarid, binatang yang lari, kandungan dalam perut, dan perkara majhul yang tidak diketahui adakah boleh didapati ataupun tidak, atau tidak diketahui kuantitinya atau sifatnya. Kesemua ini termasuk dalam maisir, judi. Okey, maksudnya mukaddimah tadi dalam perenggan pertama, pengarang mengatakan dua benda yang diharamkan kerana kerosakan dan sebagainya, iaitu khamar dan maisir. Seterusnya pengarang menjurus kepada perbincangan interaksi ataupun muamalat yang ada kaitan dengan maisir, yang ada kaitan dengan maisir. Okey, jadi semua interaksi yang berbentuk gharar adalah diharamkan. Kenapa diharamkan? Kerana membawa maksud maisir, iaitu perjudian. Okey, jadi apa essence of gambling ni? Penipuan lagi? Tak apa hakikat ataupun yalah, sifat yang dibawa oleh judi ni. Satu, penipuan. Penipuan macam mana? Ketamakan. Maknanya sifat-sifat tak baik akan diwujudkan dalam hati manusia. Yang kedua, berbentuk tidak seolah-olah tidak pasti, kan? Menyebabkan sifat-sifat yang mazmumah akan muncul dalam diri kita. Okay, dan benda itu sendiri ataupun urusan itu sendiri adalah satu urusan yang berisiko lah, kita sebut berisiko. Okay? Dan biasanya benda yang berisiko ni adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Yang nak berniaga benda yang persentasenya lebih ke arah menguntungkan, tak apa. Tapi kalau nak berniaga untuk rugi, boleh tak? Jom kita berniaga tapi kita akan rugi. Adakah itu hikmah daripada berniaga? Tak kan? Hikmah daripada berniaga adalah untuk dapat keuntungan. Okay? Kerana kalau berniaga untuk rugi, artinya kita dah tak jaga salah satu daripada maqasid yang 5, iaitu hifzu al-mal, kan, menjaga harta. Okey. Pertukaran wang tu dia macam mana? Pertukaran mata wang forex. Itu kira penipuan juga, gharar juga. Penukaran mata wang, adakah dia merupakan gharar ataupun tidak? Dari sudut mana dia jadi gharar tu, dari sudut mana? Kalau nak kata gharar, dari sudut mana? Value macam kita nak beli USD, kena dapat RM3, kita dapat hanya RM1. Benda tu tak nyata. Benda tu tak nyata. Tapi memanglah kalau kita nak tukar duit, memang kena, takkan kita bagi satu US dollar RM1 kot. Kan? Kecuali memang yang harga sama lah. Setakat yang saya tahu tak ada masalah. Kerana tak ada mahzur ataupun tak ada perkara yang menyebabkan dia jadi haram lah kat situ. Dan dia perniagaan biasa kan. Cuma memanglah perniagaan ni dia ada untung, ada rugi. Ya, jadi memang kalau macam kata tukaran wang tu, kalau di kat bank dia lain kan, yang di luar sini pun dah lain, beza. Itu tak ada masalah. Benda ni pun kan, kita beli dekat airport, harga dia mahal. Benda ni lah. Beli kat airport ni harga dia mahal. Kalau beli kat bawah tu harga dia bawah. Kat luar tu harga dia bawah RM1 je. Beli kat airport RM5 ni, adakah itu? Tak ada. Itu adalah bergantung kepada tempat tu. Kerana
dia panggil apa? Sewa dia mahal, harga dia naik. Kan? Dan kalau kita beli dekat kedai runcit tak ada aircon, contohlah kan. Okey, kalau ada aircon pun sewa dia sikit. So tak samalah dengan airport ni. Okay, jadi kalau nak beli, pilihlah airport yang nombor 2 tu murah sikit kot, insya-Allah. Kan? Begitulah lebih kurang. Dan dekat airport tu sendiri pun, sebagai contoh, ada setengah-setengah restoran tu yang memang harga dia mahal. Tapi kalau pergi ke food court, kan benda yang sama, betul tak? Kan? Tapi harga dia lain. Adakah kita nak kata ni gharar? Tak, ini bukan gharar. Ini adalah benda yang dah menjadi kebiasaan berdasarkan kepada dia punya apa? Sewa dia. Okey. Jadi kitalah yang cuma mungkinlah kita menipu diri kita sendirilah. Kalau apa? Kalau kita tak ada duit tapi pergi makan dekat tempat yang mahal lah, itu memanglah kita ni maghrur, kita tertipu dengan kan? Dengan apa dia? Dengan pandangan orang terhadap kita. Kalau makan kat food court tu, kita ni low class. Kalau makan dekat apa namanya tu, yang atas-atas tu kan, itu nampaklah hebat sikit, padahal orang tak tengok pun kan. Okay? Yalah, cuma itulah sebab kita letak dalam Facebook, saya makan hari ni kat sini kan. Kalau letak dekat saya makan hari ni dekat food court, tak ada duit ke? Katalah komen tu kata tak ada duit ke bang? Kan? Jadi kita dah kena soalan macam tu. Lepas ni makan dekat tempat yang hebat-hebat je lah kan. Okay? Jadi kita yang maghrur kat situ lah kan. Urus jaga tu tak ada masalah. Okay? Setakat yang saya tahu, forex tu tak ada apa? Tak ada mahzur ataupun tak ada perkara yang melarangnya lah, menjadikannya haram. Wallahualam. Kalau dia ada spekulasi dia, spekulasi nampak wang tu, dia spekulate dia tak nyata kan. Benda tu bukan kita nampak wang tu kan. Tak apalah, itu saya rasa kena kita buka perbincangan lain, okay, insya-Allah. Saya tak pasti sangat benda tu. Mungkin ada pakar lain yang lebih sesuai lah untuk bincang. Insurance Insurance ni setakat yang saya perhatikan, kalau insurans yang biasa tu memang banyak masalah lah. Okay? Tapi kalau yang dinamakan sebagai takaful ni, dia punya sistem dia agak berbeza sedikit. Dia nyatakan di situ sistem khairat. Okay? Maknanya diletakkan beberapa peratus daripada duit tu untuk dimasukkan ke dalam khairat, iaitu kebajikan. Dan kebajikan tu benda biasa lah kan. Contohnya kalau katalah kita tak ada pun sistem yang macam tu lah kan. Maknanya satu syarikat yang buat, katalah kita 100 orang, kita letak setiap seorang sebulan tu berapa? 5% daripada gaji kan. 5% daripada gaji, ataupun letak RM100 seorang. Okay? Jadi bila ada masalah, kita bagi pada orang yang bermasalah. Okay, dan duit tu dah letak tu, ni duit saya 100 ni dah letak satu. Yelah, masa letak sebulan 2 bulan tak rasa lah kan. Tapi dah letak 5 tahun, kira balik, banyak pula duit saya dalam ni kan. Boleh tak nak keluarkan balik? Taklah, pasal kita dah letakkan benda tu sebagai wakaf untuk khairat, kebajikan. Itu yang saya faham. Sistem takaful tu dia berbeza sedikit lah. Okay. Baik. Okay. Maka okay, jadi selesai kat sini. Perenggan yang kedua itu menjurus kepada kaedah yang kita bincangkan, iaitu perniagaan yang ada gharar, iaitu berunsur penipuan yang tersembunyi. Okey, contohnya bai'ul abiq, menjual hamba yang lari kan. Kalau zaman ada hamba tu, seorang tuan ni hamba dia lari. Okey, jadi dia buat apa? Rugilah kan. Masa dia kata macam ni, bang, saya nak jual hamba saya tu kan, lelonglah dia kan. Jadi berapa nak jual apa? Kalau harga pasaran katalah berapa lah, entahlah 40,000 contohnya kan. Ambil 50% lah, 20,000 cukup lah. Okey, boleh. Pasal susah nak dapat harga tu, dia pun beli. Tapi kena carilah. Cari ni dapat ke tak dapat? Tak tentu lagi kan. Okey. Itu yang kat bawah tu. Bawah tu yang tidak diketahui adakah boleh didapati ataupun tidak boleh didapati. Bawah pada abik tu kan, ataupun syarit. Sama juga unta kita bawa unta banyak daripada Australia ke mana ke. Okay? Jadi unta tu lari. Disebabkan unta ni mahal dan dia lari, kita malah nak cari, kita jual dengan harga lelong kan. Kalau unta tu harga dia berapa? Unta berapa harga dia?
RM3,000 yang unta. Murah kan? Ya, RM3,000. Tak tahu, saya tak tahu harga. Katalah RM3,000, kita jual tak apalah RM1,000 lah kan. Unta yang sekian-sekian ni gambar dia kan. Unta ni kalau nak beli RM1,000. Kita pun okey RM1,000. Kita cari lah, cari jumpa kan. Kalau cari tak jumpa, itu masalah kat sini. Okey. Kandungan dalam perut. Kandungan dalam perut ni jangan bayangkan perut perempuan lah kan. Kandungan perut ni maksudnya apa? Maksudnya binatang. Jangan fikir pula, maknanya kalau orang perempuan tu ada kandungan, kita nak beli kandungan dia. Tak boleh lah tu. Okey. Binatang ni ada janin dalam perut dia, kita nak beli janin tu. Kan kita nampak seekor apa dah? Kambing yang bunting. Saya tak nak beli ibu dia, saya nak beli anak dia tu. Mana yang dalam perut tu? Okey, so berdasarkan kepada dia punya keturunan yang hebat lah kan, kambing ni. Okey, jadi harga dia mahal. Kalau nak beli sekarang, harga dia RM5,000. Okey, nak beli. Kalau tak nak beli sekarang, datang esok saya tak pasti harga dia berapa. Mungkin jadi RM6,000. Pasalnya memang orang nak benda ni. Okey, so boleh tak beli tu? Tak boleh kerana tak pasti. Okey. Dan perkara majhul yang tidak diketahui adakah boleh didapati ataupun tidak. Ini contoh-contoh lain macam saya jual burung yang terbang di langit. Kawasan saya ni masuk sini nak beli burung boleh. Cara dia tembak burung tu. Mana burung tu? Yang terbang kat langit tu. Okey, tapi yang bertinggik di pokok. Okey, ni kawasan saya ni kan, kita ada berapa hektar tanah kan. Ada satu lake ataupun tasik. Dalam tasik tu macam-macam ikan ada. So siapa nak beli ikan boleh kan, ambil sendiri. Okay, dengan harga sekian-sekian. Sekilo harga dia sekian-sekian. Kalau ikan ni pula, ikan kelisa, harga dia gini-gini. Berapa ekor nak? Kata berapa ekor lah, berapa ekor nak beli? 10 ekor. Okay, 10 ekor harga dia RM1,000. Dia pun bayar. Dapat tak dapat tak tahu lagi kan. Ataupun dapat mungkin harga yang bukan RM1,000 tu, tapi harga yang murah kan. Atau tidak diketahui kuantitinya atau sifatnya. Okey. Ikan tapi tak tahu sifat macam mana. Burung tak tahu sifat macam mana. Barang kita tak tahu sifat dia macam mana. Okey, kuantiti, bilangan pun tak tahu. Kita tengok dalam gambar cantik kan, bila beli nanti tengok dia jadi dalam gambar tu kita anggarkan macam nilah. Kan? Tapi bila beli tu sebenarnya tak macam ni. Dia jadi sampai sini je kan. Mana macam sini je. Okey. Dia setengah ataupun tak seperti yang kita sangkakan. Kesemua ini termasuk dalam maisir, iaitu perjudian. Urusan yang berunsur perjudian artinya halal ke haram? Artinya haram, tak boleh. Okey, ataupun sah ke tak sah, artinya jawapan dia ialah tidak sah. Baik. Begitu jugalah dengan penipuan tersembunyi dalam perkongsian. Bukan pengairan, perairan dan betul perairan. Buat apa masuk perairan? Urusan bagi air dekat ni perairan bukan? Pengairan betul. Betul lah pengairan. Okey. Kalau perairan tu apa? Perairan tu sungai. Sungai, kapal ya. Okey. Okay. Pengairan dan perladangan, di mana rakan kongsi berkata, ini contohlah kan. Contoh. Engkau ambil keuntungan salah satu daripada dua perjalanan ini. Faham tak? Kita ada dua rehlah untuk berniaga. Dua rehlah untuk berniaga. Okey, salah satu tu kau ambil, satu lagi aku ambil. Maknanya yang pergi kau ambil, yang balik tu kau ambil. Pergi tu kalau untung kau ambil untung dia. Kalau berniaga arah balik ni kan, kalau untung itu aku yang ambil. Okey. Ataupun dia berkata engkau ambil buah daripada bahagian pokok ini. Bahagian pokok ini bukan betul lah. Bahagian mana yang ada pokok, engkau ambil bahagian yang kiri, aku ambil bahagian yang kanan. Faham itu kan? Okey. Atau ladang, bukan ladang ini, ada ladang berapa ekar? 1 ekar. Belah timur ni, ini saya punya, belah barat ni, ini awak punya. Okey. Semua ini termasuk dalam gharar, penipuan tersembunyi. Soalan dia kenapa? Tak tahu? Tak tahu dia tak. Had apa? Had tahulah ni, contohnya tanah tu besar ni. Ni katalah ni 10 ekar. Hasil tu tak tahu. Kita tak tahu hasil mana yang banyak, ni ke ataupun yang ni. Sedangkan kita ni adalah syarik, iaitu rakan kongsi. So rakan kongsi maksudnya semua untung sekali, rugi sekali lah kan. So buat semua sekali, bagi dua, barulah namanya perkongsian. Okay.
Boleh faham Ya, selesai yang tu. Sama juga kan macam tadi, berniaga ke utara, itu untungnya kau ambil. Bila turun nanti untungnya kau ambil. Dalam keadaan tak tahu mana yang lebih untung kan. Mungkin pergi berniaga utara tu untung semua habis. Balik selatan ni orang tak belilah. Jadi di situ ada gharar, iaitu unsur penipuan yang tersembunyi. Dia orang dua ni tak berniat nak menipu pun, betul tak? Rakan kongsi dua orang ni, dia tak kata, dia tak fikir, dia dah buat study dulu. Pergi utara ni untung, balik rugi. Jadi dia pun cakap, okey, kau ambil yang selatan, aku ambil utara. Tak ada. Dia bagi gitulah. Bagi suka sama suka. Tapi itu tak boleh. Kalau yang bagi cadangan tu, dia punya bahagian rugi macam mana, Ustaz? Tak boleh. Dia bahagian dia untung ke, bahagian dia rugi ke, kalau dibawa ke biasanya mahkamah lah kan. Mahkamah akan katakan supaya bagi sama rata. Macam ni, dia bagi cadangan dan dipersetujui. Tak, persetujuan tu tak dikira. Kerana ada gharar. Contohnya sekarang ni, kita datang kan, kita berjudi dengan setuju. Dengan hati yang rela kita judi. Dan memang orang yang berjudi tu pun dia biasanya dia memang nak berjudi kan. Kan? Okay? Jadi adakah bila dapat untung tu halal? Kalau tak dapat untung dia tak, sama je. Okay? Kerana unsur kat situ adalah unsur pengharamannya adalah bersifat maisir ataupun judi. Okey, begitu juga halnya dengan melewatkan hutang ke waktu yang majhul, tidak diketahui. Ini pun sama juga, termasuk dalam gharar. Okey, penipuan, unsur penipuan yang tersembunyi. Hutang dia kena ada masa dia. Dan kalau dah sampai masa tak boleh lewatkan lagi, tak apa, tapi dengan masa juga. Okey. Adapun maisir dalam mughalabat iaitu pertandingan. Artinya setiap pertandingan yang meletakkan duit daripada kedua-dua pihak yang bertanding, maka ini adalah judi. Seperti an-nard, iaitu berjudi main dadu. Okey. Asy-syatranj, iaitu berjudi main chess. Serta pertandingan berbentuk ucapan dan perbuatan. Tak kira apa pun kan. Maknanya mungkin berbalas pantun, bergusti, taekwondo lah, apa benda semua tu. Yang ada duit. Kalau yang tak ada duit, mainlah, tak ada masalah. Cuma ada masalah sedikit pada nard, mal'aba bin nardashir kan. Dan syatranj ni ada hadis yang mengharamkan. Masih lagi ada perbincangan para ulama mengatakan kalau syatranj ni ada setengah-setengahnya lah mengatakan tak boleh tu. Pasal apa? Pasal ada kudanya, ada apa kan, ada crossnya kan. So kalau dibuangkan boleh, tak, wallahu alam kan. Yang pentingnya kalau tak main lebih elok lagi lah. Okey. Main dam boleh ke? Dam, main dam boleh. Dam boleh. Tapi tak boleh dengan duit. Letak RM10 berapa berani? RM10. Tak, RM10. Siapa menang dapat ambil ni. Menang tak puas hati kan. Yang kalah lah tak puas hati. Yang menang puas hati. Letak lagi, tak. Okey. Letak RM20 tu ni kau letak. Aku letak juga. Tak, RM40 lah. Kalah lagi. Tak puas hati. Letak RM40, RM40, RM80. Lawan, kalah lagi sampai ke malam lah. Dan akhirnya balik tu, yang isteri suruh beli beli apa? Beli beras, beli minyak, beli apa semua tak ada, kosong. Isteri marah, isteri kena flying kick. Tapi kalau lah isteri tu ada black belt juga, kena kepak balik lah kan. Okay, so itu semua sekiranya ada duit, memang pasti adalah judi. Kalau yang tak ada duit, yang dua pertama tu ada masalah. Okay. Namun kat sini dikecualikan pertandingan lumba kuda, lumba unta dan memanah. Ketiga-tiga ini disunatkan. Maksudnya hukum ni termasuk dalam kategori istihbab ataupun sunat, kerana mengandungi pemantapan terhadap jihad fisabilillah. Okey. Jihad ni kita tahu berapa jenis? Jihad ada berapa jenis? Berapa jenis jihad ada? Ada saya jelaskan jihad berapa jenis? Dulu tak ada. Ada tak? Ni sekarang ni kan musim jihad ni kan. Okey, so jangan salah kan, ada pula yang pergi jihad ni kan. Mana dia punya ni? Ada kat sini. Okey. Saya jelaskan sikit Okey.
Sekarang ni bila kita sebut jihad, dia ada dua pengertian. Satu umum, dan yang kedua adalah khusus. Okey, pengertian jihad yang umum apa dia? Ada jihad terhadap jiwa kita sendiri. Berdengung kan? Okey kan, tak apa. Iaitu dengan, ada 5 lah kat sini. Jiwa, syaitan. Tak biasa tahu benda ni. Tak ada, saya tak urang lagi. Okey. Kemudian ada kafir. Kemudian munafik. Dan akhir sekali orang yang zalim, orang yang buat bid'ah, dan orang yang buat maksiat. Okey, 5. Daripada 5 ni, kita buat style student dekat UTM kan. Dia kalau perempuan lah, dia warna-warna dia tu. Okey, apa dia? Jiwa satu dengan ilmu, yang kedua dengan amal, yang ketiga dengan dakwah, dan yang keempat dengan sabar. Okey, syaitan ni pula dengan menolak syubhat dan menolak syahwat. Okey, kat sini letaklah garis sikit. Ini nama dia fardu ain, ini nama dia fardu kifayah. Okey, dan yang ni siapa siapa yang buat yang ni, dia jadi insan yang rabbani. Siapa yang buat yang ni, dia akan dapat menjadi insan yang yakin dan insan yang sabar. Okey, kemudian kafir ni pula dengan munafik dia, okey, cara dia sama je lebih kurang dengan 4, iaitu dengan hati. Kita jihad menentang mereka dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan harta dan jiwa. Okey, cuma munafik ni dia lebih dengan lisan, dan kafir ni dia lebih dengan tak warna lain lah. Dia akan lebih dengan jiwa. Jiwa ni maksudnya apa? Perang kan? Boleh? Dan terakhir sekali, yang zalim ni, zalim, pembuat bid'ah, pembuat maksiat pula, dengan kita jihad menentang mereka dengan tangan. Okey, tapi ini berperingkat. Kalau tak boleh dengan tangan, maka kalau tak boleh, macam mana nak buat? Tangan, kalau tak boleh dengan lisan, dan kalau tak boleh dengan hati. Okey, mungkin buat macam ni kot, kan? Kan itulah. Okey, boleh? Dah. Tak apalah, tak payah tulis lah. Nanti saya bagilah kan. Ni saya dah tulis dah dengan satu bentuk yang cantik. Tapi kalau rasa nak tulis juga, lukis lah, tak apa. Okay. Ini jihad secara umum. Jihad secara khusus adalah jihad dalam erti kata ambil yang ni je, letak sana je. Yang ni
Okey, angkat dia, pusing-pusing sikit, keluar sini. Namanya qital, jihad, peperangan. Okey, jihad orang kafir boleh sampai ke tahap peperangan. Okey, dan jihad peperangan ni ada lagi lah kan. Cuma ini saya tak ingat sikit. Ada dia punya hukum. Kemudian jenis dan etika. Maknanya perbincangan ringkas tentang benda tu adalah 3 benda ni, kan? Jenis dia contohnya, jenis dia ada 2, iaitu jihad dafa' dan jihad talab, kan? Jihad dafa' ni mempertahankan diri ataupun negara Islam. Jihad jenis talab iaitu menyerang. Jadi sini kadang-kadang orang salah anggap. Ada orang kata jihad khusus iaitu jihad qital ini adalah jihad mempertahankan tanah air sahaja. Kalau jihad pergi perang ke tempat orang, bukan jihad, kan? Okay, kita kata tak, dua-dua Nabi buat. Kenapa nak nafikan salah satu? Okey. Lepas tu hukum dia pula ada 2, iaitu hukum dia fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey, fardu ain ini sekiranya sekiranya musuh serang, diserang. Okey, ataupun dilantik. Diserang, dilantik. Okey. Faham tak maksud diserang tu? Negara kita diserang oleh orang kafir, kita wajib mempertahankan semua. Kena minta izin tak? Tak payah minta izin. Okey. Dilantik oleh siapa? Dilantik oleh pemerintah. Pemerintah datang 1, 2, 3, 4, 5. Ini perang. Okey, 6, 7, 8, 9, 10 ni saya nak perang juga. Tak apa, nanti dulu. Ini perang. Betul, ada dah yang 2, 3 nak perang. Okey, masuk. Siapa yang wajib perang kat sini? Yang dilantik perang 5 tadi memang wajib. Yang 2 ni dia jadi fardu kifayah aja. Tapi bila dia dah masuk kat dalam tu, okay, maknanya dilantik juga akhirnya, kan? Kemudian dah mula peperangan, boleh tak? Dia kata apa? Asalnya tadi saya fardu kifayah aja, kan? Yang fardu ain tu dah 5 orang ni. Jadi saya nak tarik diri. Dah mula perang tak boleh dah. Ataupun bila dah dilantik. Okey? Jihadud dafa', jihadud talab. Jihad talab ini ada beberapa dia panggil apa? Syaratnya, kan? Jihadud talab antaranya ialah mesti dapat izin. Okey. Izin pemerintah. Okey, izin juga. Izin ibu bapa. Ini antaranya lah. Okey, dan etika peperangan tu banyaklah. Contohnya hanya perang orang yang memerangi sahaja. Apa dia lagi? Kena maklumkan. Betul tak? Izin ibu bapa semua. Selagi mana ada ibu bapa, okay, yang perlu dibuat bakti kepada mereka, perlu minta izin. Okay? Dia mesti maklum kan, Ustaz? Kalau jihad jenis talab, kalau jenis dafa', mak bapak tak bagi pun wajib keluar. Macam dengan macam Saraya. Saraya. Macam Saraya. Saraya ni jihad qital sama lah. Ini bukan serangan mengejuk ke? Bukan. Serangan, okey, serangan tadi tu itu bukan masalah izin, itu masalah memaklumkan. Okey, memaklumkan. Kalau datang peperangan, perang satu Islam dengan kafir bila perang, kan? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan supaya beritahu mereka masuk Islam atau terima jizyah, terima jizyah ataupun perang. Okey, jadi ada juga beberapa peperangan yang bersifat terus serang. Jadi ini mungkin dikecualikan dalam erti kata dakwah dah sampai ke situ. Okey. So antaranya memerangi, memaklumkan kepada musuh, dan etikanya lagi tak boleh bunuh perempuan yang tak memerangi lah. Tak boleh bunuh pendeta. Okey. Ini sebahagian yang saya ingat bahagian ni. Jadi kat sini kita faham kenapa keluar benda ni ya. Jihad fisabilillah. Untuk jihad fisabilillah,
Jihad fisabilillah yang mana? Kalau kita sebut jihad fisabilillah yang mana? Biasanya mafhumnya adalah yang ni. Jihad yang khusus. Okey, jihad qital. Sebab tu jihad qital, peperangan, perlu kepada apa? Kepada kemahiran dalam berperang. Antaranya naik kuda, kan, ataupun naik yang serupa dengan kuda lah. Apa dia? Naik skuter, skuter. Naik apa? Naik kapal terbang, kapal kereta kebal dan sebagainya lah. Kemudian memanah ni, okey, ataupun menembak. Nabi kata ar-rami, iaitu membaling. So membaling ni tak kisah, kadang tak tembak pun, dia baling, tapi baling dengan klik je. Bila klik pun keluar sampai, kan. Okey. Satu lagi apa tadi? Dan naik unta, naik kuda, itu semua adalah untuk jihad fisabilillah yang khusus ini. Tapi kena ingat, jihad yang khusus ini tidak akan terlaksana kecuali selepas melalui yang ni 1, 2, 3, 4. Bila 4 ni baru dia jadi Rabbani. Nampak tak? Dia jadi orang yang jihad perang dia tu adalah untuk Islam, bukannya untuk duit. Jadi kalau nampak negeri ni tak payah perang lah. Kalau kita perang, kita yang rugi. Pasal apa? Bila kita masuk, nanti kita kena bagi makan dekat orang. Baik, biarkan dia orang. Jadi itu dah jadi jihad untuk duit, kan? Bukan jihad untuk litakuna kalimatullahi hiyal ulya, kan? Kalimah Allah adalah yang tertinggi, menegakkan kalimah Allah. So benda ni adalah yang akan menentukan jihad qital nanti, jihad yang sebenar-benarnya. Rabbani artinya hubungan dia kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya dah 4 ni, 5, 6 ni sama juga. Okey, ilmu, beramal, berdakwah, bersabar, menyebarkan ilmu itulah, menyebarkan amalan dan bersabar berterusan. Kemudian tolak syubhat dan syahwat. Syubhat ideologi menyeleweng, sesat. Syahwat ialah hawa nafsu. Okey, ini syaitan bawa. Syaitan yang datangkan benda ni, dan mengikut kekurangan kita lah kita akan terkesan, kelemahan kita. Ada orang syubhat dia tak ada masalah, kan, Syiah ke apa dia tak ada hal. Tapi bila syahwat dia masalah. Syahwat yang masalah pada dia, syahwat duit. Dia kalau syahwat jantina dia tak ada kisah sangat. Okey, dia ada masalah jantina contohnya, kan. Tapi syahwat duit tu ada masalah. Nampak duit je kelabu mata. Okey, dan ada orang pula syahwat tak ada hal, syubhat yang akan memberi kesan yang merosakkan dia. Okey, duit apa semua memang dia jaga. Datang jaringan Islam liberal, terus dia jadi liberal. Datang Syiah pula, dua-dua sekali campur, liberal Syiah, kan, dan sebagainya. Okey, dapat keyakinan, dapat kesabaran. Dua ni makam ni, maknanya dua level ni level yang tinggi. Nak jadi orang yang yakin, penuh keyakinan dan penuh kesabaran bukan senang. Betul tak? Okey, dan lepas tu kafir pula dan munafik dengan 4 cara ni. So ada berapa sini? 7, 8, 9, 10, kan? Okey. Dengan hati kena benci perbuatan kufur, perbuatan nifak. Dengan lisan menjelaskan kemungkaran kufur dan nifak, orang kafir, orang munafik. Dan menginfakkan harta untuk memerangi ataupun mengatasi ataupun berjihad menentang kafir dan munafik. Okey, tak samalah, kan? Mungkin kalau jihad untuk orang kafir nanti kena beli senjata. Jihad untuk orang munafik kena beli buku, kan? Buku kena jelaskan, bagi kat diorang pamphlet supaya diorang baca, hilang munafik, sifat kemunafikan dalam hati mereka. Dan jiwa ini adalah sama juga, maknanya kena berusaha dengan jiwa kita. Bukan duduk kat rumah, kan, nak dakwah tapi tak nak duduk kat rumah je. Okey, dakwah dari rumah boleh juga sebenarnya, kan, tapi kena sampai lah. Dakwah dari rumah pun tak boleh tidur, dia kena buat kerja. Okey, dan kat sini jihad dengan orang munafik lebih khusus dengan lisan, penjelasan. Kita tak pukul dia orang, kita menjelaskan. Okay, dan jihad dengan orang kafir lebih khusus dengan jiwa. Di samping yang lain ni, yang lebih khusus lagi ialah jiwa, iaitu boleh sampai ke tahap jihad peperangan. Okay, dan lepas tu habiskan ni dulu. Berapa dah? 10, 11, 12, 13, kan? Ini jihad menentang orang yang zalim, ahli bid'ah dan juga ahli maksiat, iaitu dengan menggunakan tangan kita. Okay, kekuasaan yang ada pada kita. Dia nak merokok, tahan. Nak rokok juga tahan. Kita kuat lagi, kan. Dia tak buat enggak, tak boleh, kan. Okay, dia susah sangat, ketuk kepala dia sikit. Contoh, kalau kita boleh buat gitulah, kalau dia bawah kita. Tapi kalau dia atas kita,
takkan nak pegang tangan dia tak, ataupun nak larang dia dengan kuasa. Kita buat dengan lisan, beritahu tak boleh pakcik, yang ni hukum dia haram. Kalau tak boleh juga, pakcik ni hukum dia haram, pap dia tampahnya kita. Pakcik kenapa tampah saya nak menjelaskan benda ni haram, tak bagus untuk pakcik, tampah lagi. Tak payahlah, ingkar dalam hati kita. Okey, so ulama kita mengatakan mengingkar kemungkaran, berjihad menentang orang zalim, bid'ah dan maksiat menggunakan tangan atau kuasa adalah untuk pemerintah, penguasa. Dengan lisan adalah untuk ulama. Dengan hati adalah untuk masyarakat yang tak ada kuasa dan tak ada ilmu. Tapi dia tahu benda tu salah, tapi nak cerita tak reti. Okey, dengan hati. Lepas tu barulah masuk kat sini. Dan ini namanya fardu kifayah. Yang ni tak boleh kata ustaz je lah belajar. Kan boleh? Ustaz dah belajar, kami tak perlu belajar dah. Tak. Yang fardu ain tetap semua orang kena buat. Fardu ain maksudnya rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Ini tak boleh nak bagi ustaz dia belajar semua, kami kira wakil dengan kat ustaz lah. Kan? Kalau suami pula tengok isteri dia pergi, tak apalah kau pergi kan. Sayang yang pergi, yang belajar semua, kira mewakili abang lah. Gitu boleh? Tak boleh memang wakil-wakil kat sini. Okay? Jadi kat sini semua orang kena buat. Ni masalahnya kadang-kadang orang tak nak buat yang ni. Belajar pun tak nak. Belajar yang detail tu lain lah. Belajar yang solat pun tak apalah, ikut je lah. Pergi masjid orang buat apa, ikut je senang. Dia apa dah baca? Alah baca tu kan penting sangat. Yang pentingnya gerak-geri tu dah mula takwil kat situ kan. Okey. Jadi ini fardu ain kena buat. Nak lawan syaitan ni pun, nak bagi kat orang lawan syaitan, kita bersekongkol dengan syaitan tak boleh lah. Okey. Dan di sini adalah fardu kifayah. Siapa ada sebahagian yang dah buat, sebahagian tak jadi wajib ke atas mereka. Okey. Dan kemudian kaitkan dengan yang ni. Jihad qital tadi tu ada hukum dia, fardu ain, fardu kifayah juga. Kan, kemudian ada jenis dia, kemudian ada etika dia. Okey. Jadi maksudnya Ustaz, mereka yang pergi ke medan jihad tanpa izin daripada pemerintah dan apa itu kira bukan fisabilillah Ustaz? Menyalahi etika. Maksudnya bolehlah kalau nak sebut mereka melakukan maksiat. Kan, kita contohnya kita sekarang ni nak apa dia? Yalah, seorang sahabat jumpa Nabi kan. Datang kenapa? Nak berjihad dengan kamu wahai Rasulullah, berperang apa semua. Alaka walidan, adakah kamu mempunyai 2 ibu bapa? Jawapannya ya. Kaifa taraktahuma? Bagaimana kamu tinggalkan mereka berdua? Taraktuhuma wa hum yabkiyan. Okey, ataupun wa huma yabkiyan. Saya tinggalkan mereka berdua dalam keadaan mereka berdua menangis. Jadi Nabi arahkan apa? Kembalilah kepada mereka berdua, adhikhuma, jadikan mereka gelak sebagaimana engkau telah menjadikan mereka berdua menangis. Okay? Jadi itu kalau perintah Nabi, maksudnya apa? Kalau tak ada perkara yang menunjukkan dia sunat, maka hukumnya adalah wajib. Okey. Jadi itu saya nak jelaskan jihad fisabilillah. Dikecualikan, nampak tak? Asalnya judi dalam an-nard, asy-syatranj. Okey, apa lagi? Segalalah bentuk-bentuk perjudian yang lain ataupun pertandingan yang lain ni yang tak ada kaitan dengan jihad. Ustaz, soalan ni agak ada sikit tapi berkaitan dengan mughalabat juga. Dalam musabaqah Al-Quran yang Ustaz, adakah yang suka musabaqah yang dikenalkan ataupun ada perbincangan di situ? Musabaqah Al-Quran ni kebanyakan ulama ataupun sebahagian ulama mengatakan bid'ah. Jangan cakap ustaz yang sini buat apa semua kan. Itu saya tak kisah itu kan. Yang pentingnya dari sudut hukum dia macam mana. Kan? Ustaz apa Valentine Day ni apa hukum dia? Hukum dia bid'ah. Habis bila saya nak bagi hadiah kat isteri saya? Dah punyalah 364 hari dalam 1 tahun. Takkan hari tu je. Okay? Dan zalim sangatlah hari tu baru nak bagi kan. Hari lain tak bagi. Okay, hari bapa macam mana? Apa hukum dia? Hari bapa pun bid'ah juga. Habis bila saya nak jalan dengan mak bapak saya? Dengan bapa saya? Okey, 1 hari kau jalan dengan bapak kau kan, yang 363 hari jalan dengan anjing kau kan. Kan kadang orang buat macam tu kan.
Okey. Jadi kita kata dalam Islam tak begitu. Wabil walidaini ihsana, untuk dua ibu bapa kebaikan. Kemudian kalau suami isteri pula, orang yang terbaik di kalangan kamu adalah yang terbaik untuk isterinya. Bukannya satu hari kan, Nabi tak sebutkan secara umum. Okey. Jadi begitulah yang saya yakini. Benda tu dia bukan termasuk dalam satu amalan yang apa, sunnah, tetapi lebih kepada bid'ah. Okay, tapi orang buat tu cerita lain lah. Jangan tanya saya lah kan. Okey. Jadi saya sebut tadi, tiga benda ini dikecualikan daripada pertandingan yang berbentuk judi. Kan, maksudnya apa? Asalnya lumba kuda, lumba unta dan pertandingan memanah, kalau orang yang bertanding tu, maksudnya yang masuk tu, kalau mereka bayar duit, apa hukum dia? Asalnya. Okey, saya ulang balik semula. Sekarang ni, katalah kita ada buat satu pertandingan pidato. Okey, yang masuk tak ada yuran, tapi yang menang nanti ada orang sponsor untuk bayar. Okey tak? Okey kan? Okay. Sekarang ni yang bentuk yang kedua. Siapa yang masuk kena bayar, dan daripada situlah akan dikenakan hadiah. Maknanya dia beli hadiah untuk yang menang. Maksudnya 100 masuk, seorang bayar RM10, dah jadi berapa? Berapa? 1,000. 1,000 tu beli hadiah untuk 3 orang. Yang 97 orang lagi ni, tengok je lah, tepuk tangan je lah. Gitu okay? So ini yang namanya maisir, judi. Tapi kalau ada orang yang taja, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Pasal dia orang tak ada unsur perjudian kat situ. Okey. Tapi kena yuran juga, Ustaz. Yuran untuk apa? Masuk bertanding. Yalah, yuran untuk apa? Yuran untuk masuk bertanding. Yalah, tahulah untuk apa. Itu saja. Apa ni, hadiahnya ada sponsor. Kalau yuran tu adalah untuk makan minum, kan, tak ada masalah. Tak, yuran tu dinyatakan apa? Sekejap. Ini soalan sampingan ni. Dah pergi sana. Okay, kalau yuran itu adalah untuk makan minum, tak ada masalah. Dia yuran dia pasal makan minum ni, dia bayar tu sebenarnya untuk disediakan makanan oleh pihak penganjur, tu je kan. Okay, dan munasabah lah, maksud munasabah. Maksudnya makan pagi berapa, katalah RM5, tengah hari RM10, petang tu high tea dia jadi apa, RM10 juga, so RM25. Yurannya RM25 kan, bersama dengan apa dia, khidmat sikit, RM5 lagi, RM30 lah. Dan kita nampak jelas RM30 tu adalah untuk makan minum, tak ada masalah lah. Okey tak? Okey. Tapi kalau sebahagian itu diambil untuk hadiah, tak boleh lah. Dia dah jadi maisir. Kenapa? Tak tentu siapa dapat. Yang tadi makanan tentu tak siapa dapat. Tentulah semua dapat. Dan kalau memang tapi tak, orang tak buat lah macam ni kan. Maksudnya bagi yuran untuk hadiah, dan hadiah tu untuk diri sendiri, maknanya kan. Tapi orang tak buat yang tu kan. Dia unsur perjudian tu dia akan berlaku bila letak dan tak dapat. Dapat pula pada siapa? Tak tentu siapa yang menang nanti. Tak semestinya menang tahun lepas, menang tahun ni kan. Mungkin dia jatuh ke kan. Okey. Jadi kita nak cerita kat sini, asalnya lumba kuda, lumba unta dan memanah adalah tidak dibenarkan. Masuk sama juga dalam hukum judi, tetapi dikecualikan. Okey. Dikecualikan kenapa? Ada unsur memantapkan jihad fisabilillah, jihad qital yang kita dah sebutkan tadi, dan tidak disyaratkan wujud muhallil, peserta yang menghalalkan, mengikut pandangan yang sahih berdasarkan dalil-dalil dan amalan para sahabat. Apa maksud muhallil kat sini? Apa maksud muhallil kat sini? Yang menghalalkan daripada apa? Okey, tengok, dengar elok-elok Yang ni saya baca tadi pun penting. Biasa kita dengar muhallil ni untuk nikah kan, kalau dah 3 kali cerai, kemudian dia nak juga dengan bekas isterinya itu kena ada seorang yang menghalalkan. Tak kira lah sama ada Cina ataupun Melayu kan, atau apa kan. Okey. Jadi dia kena nak kahwin lain, kemudian dah selesai tu, kalau diceraikan barulah halal kembali untuk kiranya suami yang pertama tadi. Tapi kalau tak ada muhallil tak boleh. Okay, tapi bila kita perhatikan balik perbincangan kat sini, maksud muhallil sini ialah
Maksud muhallil ialah apa? Kalau kita tengok judi, biasanya berapa pihak? Biasanya 2 pihak kan? Okey, katalah. Okey, 1, 2. Dan mungkin jadi lebih lagi, kan? Mungkin jadi lebih. Tapi apa dia? Yang pentingnya semua letak, betul tak? Semua letak duit. Dan duit tu akan dapat kepada semua sekali? Tak kan? Salah satu. Betul? Ni unsur perjudian. Sekarang ni, cuba bayangkan ni letak duit, ni letak duit, ni tak letak duit. Judi ke tak? Judi ke tak? Tak judi lah. Pasal apa? Judi tadi semua sekali letak duit, kan? Dan salah satu dapat. Ini tak, yang letak duit 2 je. Okey, jadi ini namanya muhallil. Maknanya bila dia masuk tanpa mengeluarkan duit, dia peserta tapi dia tak keluarkan duit. Okey, sebagian ulama mengatakan pertandingan tadi tu 3 tu, iaitu kuda, unta dan memanah. Kalau ada muhallil baru jadi okey. Itu syarat dia. Kalau tak ada muhallil, tak boleh. Ni saja. Dia tetap judi. Ini satu pandangan. Dan pandangan yang lebih tepat ialah tak ada muhallil ke, ada muhallil ke, tetap dibenarkan. Kerana Nabi kata la sabaqa illa, tidak ada hadiah dalam pertandingan kecuali fi khuffin, kecuali dalam pertandingan khuf, iaitu kaki unta. Kaki unta bersifat khuf, okey, au hafirin ataupun kaki kuda, kan? Kaki kuda tu kan dia ada apa dia panggil tu, yang ladam. Ladam tu kan, okey. Kaki kuda hafir. Au naslin. Nasl itu ialah anak panah. Yang belakang dia biasanya ada anak panah, belakang dia ada bulu kan, okey. Jadi asalnya tak boleh kecuali untuk 3 ni. Jadi tak perlu dah, Nabi tak sebut pun, dengan syarat ada muhallil. Maksudnya boleh walaupun berduit, walaupun ada duit. Menyebabkan duit daripada peserta tu sendiri, dan salah seorang akan dapat. Okey. Yang tak bolehnya apa sekarang ni? Yang sekarang ni dok berlaku apa dia? Nombor kuda ni. Nombor ekor. Bukan nombor ekor. Nombor ekor. Nombor ekor lain. Ni. Penonton yang berdiri. Toto tu kan? Ya, Toto yang bila ada lumba kuda, kan orang semua duk betting ni. Letakkan, saya rasa untuk first round ni yang menang ialah kuda hijau. Okey. Second round pula kuda pink. Dia letak setiap round tu ada agaknya, kan? Ataupun secara umumnya siapa menang nanti. Yang ni boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ini adalah perjudian tanpa sebarang syak. Bezakan 2 tu. Kalau yang bayar tu ialah peserta, okey, dan akhirnya dia menang, kawan dia tak dapat, kita letak berapa? RM50 ke RM50, RM50. Okey, lumba 2 orang, salah seorang menang. Yang menang tu ambil. Ini tak ada masalah. Dikecualikan. Okey, tapi kalau letak RM50, yang menang 100, yang luar tu kan, yang bertaruh kat luar tu pun letak RM50 siapa yang menang tu dia bagi-bagikan bahagian tu. Yang tu haram. Tengok tak apa, menonton tak apa, tapi berjudi dengan meletak apa tadi, dengan dia panggil betting kot agaknya kan. Okey, itu tak boleh, itu tak dibenarkan. Okey, so jangan kata bila sini boleh, sana pun boleh. Tak. Yang boleh kat sini je, iaitu peserta bayar yuran untuk beli hadiah. Okay, katalah peserta ada 10 orang, setiap seorang letak 100. Yang menang je dapat. Dan supaya bersungguh-sungguh kan, kalau yang menang dapat, nombor 2 dapat, nombor 3 dapat, tak apalah, nombor 3 pun okey. Tak, kita bagi yang menang je dapat. 100 kali 10 tadi dah RM1,000. Jadi bersungguh-sungguh lah kan. Nak datang tu nanti 100 ni, kalau aku menang dapat 1,000. Kesungguhan tu, okey, ada kesannya pada Islam. Main dam ni, contoh kan, okay, main dam. Apa faedah pada Islam? Apa? Okey, otak okey lah kan, otak kan. Tapi main dam ada kaitan dengan tembak? Ada? Tak ada. Ada kaitan dengan apa lagi? Badan kita mana letak dam, tom, jadi tough. Tak ada kan? Tak payah pun. Okey? Tak ada kaitan. Badminton tu okey lagi lah. Cuma badminton tak ada kaitan juga, pasal kita tak guna badminton untuk perang. Kan, sama bola sepak tu dia masalah, dia bukan sahaja
bukan saja yalah mungkin sihat kan, mungkin sihat, tapi ada banyak lagi mahzur, maknanya benda yang dilarang lain dan kat situ antaranya tak tutup aurat. Di antaranya lagi menyebabkan pergaduhan. Kenapa? Negeri-negeri kan, klub-klub. Ni menyebabkan pergaduhan. Sedangkan Nabi tak bagi yang tu. Okay? Kalau itu jadi haram. Nah, kalau dah tak boleh, haram. Orang nak buat cerita lain. Kan? Okey. So itu cara kita jawablah kan. Okey. Mengikut pandangan yang sahih di kalangan para ulama, maknanya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dia mengatakan tak perlu pada muhallil kerana dalil-dalilnya umum. Hadis yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain, la sabaqah, tiada hadiah dalam pertandingan yang dibenarkan, okey, kecuali untuk pertandingan lumba, unta, kuda dan memanah. Okay, dan juga amalan para sahabat. Okay, selesai yang tu ya, insya-Allah. So kita masuk satu lagi ni, iaitu ada soalan sebelum tu. Apa? Cabutan bertuah, setakat fatwa yang kita tengok, sekiranya cabutan bertuah itu menyebabkan kita beli kat situ, maka tak boleh. Tapi memang kita duk beli kat situ kan, okay? Jadi kita ada cabutan bertuah, kena nama kita, ambil lah. Faham tak? Maksudnya sekarang ni kita beli contohlah kita isi minyak. Kita isi minyak, kadang-kadang kita isi dekat Petronas, kadang-kadang dekat Shell. Biasa dua ni lah kan, ataupun Caltex, ada orang minat apa tu, Petron ke, okay? Nak apa? Tu. Ni, dah. Tak ada. Ambil lagi sekejap. Okey. Jadi apa dia sekarang ni? Kalau ada satu syarikat lain yang buat cabutan bertuah kan, menyebabkan kita pergi kat dia, jadi ini ada ulama kita sebahagiannya mengatakan tak boleh. Kerana di situ ada unsur ni lah, unsur gharar. Okay? Tapi kalau memang kita dah biasa beli situ, okay, ada cabutan bertuah, tak ada masalah, kita beli juga. Tak ada pun memang kita kena beli. Kalau tak, takkan kita nak isi air kot kan? Tak ada lagi lah kita isi air sekarang ni. Jadi apa kita buat? Beli juga. Tiba-tiba dapat peserta yang ke 1 juta kita, dan banyak lah duit kan. Bawa sini kongsi-kongsikan lah, okay? Dia macam tu Ustaz, macam Syah dia buat, kita kena isi borang tu, bubuk isi 30 dapat resit tu, isi borang. Kita isi borang tu maknanya kita macam sengaja pergi situ. Dia elah tadi tu, ataupun cara tadi. Maksudnya memang kalau kita dah pergi kat situ kan, maknanya kita tidak dimanipulasi oleh apa tu? Oleh cabutan bertuah tu. Memang kita akan beli juga kat situ. Okay? Bukannya kita tak beli, tiba-tiba ada tu je, berhenti pusing tengok, beli, kok menang ke, itu tak boleh, itu bahaya. Okay? Okay, boleh teruskan. Kaedah ke-22 dan 23. Yang ini saya terjemahkan sebahagian, kerana yang sebahagian ni pun dah perlukan penjelasan lah, saya rasa kan. Lepas tu yang sebahagian lagi kita sambung pada kelas yang akan datang. Kaedah yang ke-22, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla harama aw harrama halala. Perdamaian adalah dibenarkan antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang menghalalkan haram ataupun mengharamkan yang halal. Okey. 23, wal muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halala. Orang Islam perlu menepati syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal. Okey. Jadi disebabkan ada unsur, ada sifat yang sama, iaitu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dua kaedah ni diletak sekali. Okey. Perdamaian dengan syarat. Perdamaian ni maksudnya perbincangan. Tak semestinya perang damai, tak. Tapi dia satu persepakatan, persetujuan lah, boleh juga persetujuan. Okay? Jadi boleh tak kita bersetuju antara satu sama lain kan, atas satu perkara dalam urus niaga. Contohnya, ataupun dalam, bukan urus niaga, dalam muamalat.
interaksi antara dua pihak. Okey. Contoh macam kita kata okey, kita nak sewa rumah ni, kedai ni. Okey, cuma boleh tak consider kan hari Sabtu tu saya guna. Bukan syarat tak, bukan syarat. Dengan syarat sekian-sekian. Boleh tak kita nak bincang je tu? Okey. Okey, boleh, tapi pagi je, petang tak ada. Okey. So itu dia masuk dalam as-sulh tadi, perdamaian ataupun saya sebut tadi apa? Persetujuan. Tambah perkataan tu. Okey, persetujuan. Okey, kecuali persetujuan yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Okey, setuju untuk satu benda tapi haram. Itu tak boleh. Kita akan tengoklah contohnya nanti. Dan seterusnya, orang Islam perlu menepati syarat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya, mengharamkan yang halal. Contohnya sekarang ni, nak kahwin dengan anak saya boleh, tengok apa syarat dia. Dia kata perempuan ni kata boleh dengan syarat tak dimadukan. Ni kira apa ni? Ni adakah syarat ini menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal? Kenapa? Poligami tu halal ke haram? Poligami halal. Okey, tapi bila nak kahwin dengan seorang perempuan ni kan, bapak dia kata kat dia, kalau kau nak kahwin boleh kau cakap kat dia apa? Syaratkan apa? Jangan poligami ataupun jangan madu kan. Anak dia sebenarnya tak kisah sangat kan, tapi bila bapak dia sebut, okeylah kan, dia cakap je. So perlu tak suami itu taat? Bukan taat, maksudnya perlu tak suami itu dia panggil apa? Berpegang dengan syarat tu. Perlu ke tidak? Ada siapa-siapa yang syaratkan benda ni tak? Nasib lah kan, macam mana dah terlepas kan. Lain kali tanya dulu kan, jangan kahwin terus kan. So jawapan dia ialah itu bukan mengharamkan yang halal, walaupun nampak macam tu ya, pasal logiknya poligami itu apa? Halal. Perempuan ni, bakal isteri ni mengharamkan ke atas suami dia. Tak, dia tak jadi macam tu. Dia contohnya, contoh lain kan, nak kahwin dengan saya boleh, tapi syaratnya durian jangan bawa masuk rumah. Adakah dia mengharamkan durian? Tak, dia tak mengharamkan durian, tapi dia tak terima durian tu, itu je. Okey, dia lebih kurang gitulah. Okey, jadi dan satu lagi, saya nampak banyak orang keliru kat sini, termasuk ustaz-ustaz pun kan, dia akan kata yang ni tak boleh, sedangkan dalam hadis Nabi ada yang membenarkan. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Ali radhiyallahu anhu nak madukan Fatimah radhiyallahu anha kan, Fatimah datang mengadu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi ceramah ataupun khutbah mengatakan tak boleh bersatu anak Rasulullah dengan ataupun dimadukan anak Rasulullah dengan anak musuh Allah. Itu satulah, satu bahagian. Kerana Ali nak kahwin dengan anak kepada Abu Sufyan ataupun Abu Jahal, tak ingat. Okey. Kemudian Nabi sebutkan semoga Allah merahmati kan si fulan, iaitu menantu dia seorang lagi yang telah menepati apa yang dia janji dengan aku, iaitu untuk tidak memadukan anakku. Kan, suami kepada Zainab radhiyallahu anha. Nama dia saya tak ingat kan. Tapi itulah kan, daripada situ para ulama mengatakan benda itu ada dasarnya dalam sunnah dan itu bukan merupakan pengharaman terhadap perkara yang halal. Okey, itu dibenarkan. Okey. Dua kaedah ini merupakan lafaz hadis yang disahihkan oleh kebanyakan para ulama. Okey. Manfaat dan faedahnya begitu besar sekali. Maknanya ada hadis yang memang menunjukkan, membawa lafaz inilah kan, apa dia, al-muslimuna inda syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Okey. Manfaat dan faedahnya begitu besar sekali. Dasar ini, kaedah ini menunjukkan semua jenis perdamaian ataupun persetujuan yang dibuat antara manusia adalah dibenarkan selagi mana tidak memasukkan mereka ke dalam perkara haram atau mengeluarkan mereka daripada perkara yang wajib. Okey. Jadi itu saya rasa kaedah tu kita dah faham. Nak tengok contoh dia. Contohnya sekarang ni, maka
perdamaian, persetujuan. Yang dibenarkan adalah seperti: satu, perdamaian semasa penerimaan hak. Okey. Maknanya bersetuju menjatuhkan sebahagian hutang yang diterima. Ini saya kena hurai sikit lah, mungkin terjemahan tu tak berapa tepat sangat. Contohnya sekarang ni, ada orang A berhutang dengan B. A berhutang dengan B. Jadi harta tu milik siapa? Milik B kan? Betul. Okey. Dan dua-dua memang mengatakan hutang tu berlaku. Boleh? Okey. Jadi bila sampai masa B datang, dia kata, engkau hutang dengan aku, okey, RM10,000. A kata apa? Betul, aku hutang. Okey, sekarang ni aku nak bincang, boleh tak nak diskaun sikit? Okey. Jadi kalau bincang, okey lah kan, kau bagilah RM8,000 pun tak apalah. Okey. Jadi itu adalah persetujuan yang berlaku. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Ini maksudnya persetujuan ataupun perdamaian semasa penerimaan hak. Faham tak? Maknanya dia menerima hak, iaitu hak duit tu memang berlaku antara mereka berdua, iaitu hutang. Okey. Bagi saya ubah ni sikit ya. Persetujuan. Faham ke tadi yang saya sebut ni? Faham ke? Maknanya transaksi yang diperakui, hutang yang diterima ataupun diperakui. Senanglah diperakui, okey? Dan perdamaian semasa penolakan hak, artinya bersetuju menjatuhkan sebagian hutang yang tidak diperakui. Okey, maksudnya apa? Manusia ni dia boleh jadi lupa kan? Insan dinamakan insan kerana nisyan. Okey, bukan kerana nisan ya. Nisyan maknanya dia sering lupa. Betul? Okey. Sekarang ni A hutang dengan B. Dah lama sikit B datang, B kata, engkau hutang dengan aku lah RM10,000. A kata, bila masa pula aku hutang dengan kau? Kan? Dia tak memperakui, tak mengaku. Mana ada, tak ada pun. Kan, RM10,000, tak ada kerja aku nak hutang dengan kau. Contohlah kan, aku duit okey je. Dia dah lupa satu masa dulu dia kan, dia sengket, dia minta hutang. Contohlah kan, okey. Tapi macam inilah, disebabkan kau kata aku hutang berapa, RM10,000, boleh tak kita bincang kan? Aku nak kata tak pun, aku dah ada sanksi dah sekarang ni kan. Okay, tulis semua dah hilang, apa kertas-kertas semua dah hilang contohnya kan, ataupun mungkin letak dalam laptop rosak, kena format balik, semua hilang. Yang otak pula tak digunakan untuk hafal benda tu. Kalau guna pun dia tak ada faedah kan. Pasal dia kena ada kertas, ada benda yang mencatat. Macam inilah. Boleh tak consider untuk aku bayar RM10,000 ni kan? Kalau katalah, kalau betul aku hutang, maknanya zalim lah kalau aku tak bagi. Tapi kalau tak betul aku hutang, zalim lah kalau aku bagi. Kan? Bincang kawan baik, bincang macam inilah. Bagi RM5,000 cukup lah kan? Ataupun kawan tu kata, boleh tak aku bagi RM5,000? Okey lah, boleh lah kan, daripada tak dapat langsung kan, lebih baik RM5,000, betul tak? Okay? So ini maknanya persetujuan ataupun perdamaian. Berdamai, bersetuju dalam satu situasi yang tidak diperakui, hak yang tidak diperakui. Faham maksud saya ni? Ini maksud saya lah. Okey. Dengan membayar jumlah yang sejenis. Jumlah yang sejenis maksudnya duit kan. Kalau kereta. Okey. Sejenis perkara yang dituduh dengannya. Maksudnya bukan dituduh lah kat sini, maknanya yang didakwa tu lah. Okay. Yang didakwa adalah pinjam jam contohnya. Okey, jam tu pun dah hilang ke mana entah. Jadi nak bayar balik dengan apa? Nak bayar dengan jumlah yang sejenis, jam dengan jam juga, ataupun yang lain jenis. Maknanya jam bayar dengan apa? Dengan duit, dengan khidmat. Kan? Contohnya, okey, aku tak ada duit, aku tak ada jam, aku rumah banyak. Okey, jadi macam kau guna rumah ni ataupun kereta banyak, guna salah satu kereta ni pada kadar berapa? Pada kadar kena bayar tadi katalah RM10,000 kan, ataupun RM5,000. Okay, satu hari berapa? RM100. Kira lah berapa hari kau gunalah kereta tu. Boleh tak? Pun boleh juga. Okay? Sama ada sekarang atau dilewatkan. Maknanya tak kisahlah nak dibuat benda tu, bayaran tu sekarang ataupun nak lewatkan. Faham ya? Sampai situ sekali
perbincangan para ulama kita berdasarkan kepada kaedah ini. Okey. Perdamaian terhadap hak yang sabit agar dijatuhkan daripada empunya hak, seperti khiyar aib, pilihan berdasarkan kekurangan dalam perniagaan, ghubun iaitu pengurangan, tadlis penyembunyian atau sebagainya. Okey, ulang balik. Bersetuju terhadap hak yang sabit, maknanya hak yang ada, kan, agar dijatuhkan daripada empunya hak. Contohnya, seorang ni dia nak beli, katalah dia beli air ni, okey, dan dia kata saya beli air ini dengan diberi pilihan, okey, pilihan terhadap kekurangan yang ada dalam ataupun air tak jadilah dalam bekas ni, ataupun dia panggil apa ni? Ni apa? Remote ni, saya beli remote ini dengan ada pilihan. Maknanya kalau dapati ada kekurangan kat sini, saya akan pulangkan balik. Masa-masa beli kita tahu ke ada button yang tak boleh tekan ke apa ke, kan? Okey. Jadi bila ada khiyar ini, jadi mungkin lepas tu boleh berlaku apa? Perbincangan balik. Dan perbincangan itu diterima, perdamaian itu diterima, perbincangan lah lebih sesuai. Ghubun, pengurangan. Sama juga, kita beli satu benda, tak ada unsur pengurangan. Maknanya mungkin harga dia mungkin apa dia, fungsi dia tak begitu, kan, fungsi dia lebih kurang, tapi kurang lagi dan kita bayar lebih, kan. So bila berlaku benda tu, boleh dibincang balik. Tak payahlah nak cancel, tapi kita bincang balik, nak bayar ganti rugi ke apa ke. Tadlis, penyembunyian. Okay? So boleh juga kalau beli satu benda, ada beberapa benda yang tidak disebutkan. Okay, tadlis maksudnya tidak dinyatakan, disembunyikan. Bila kemudian tahu, so nak buat macam mana? Boleh berbincang kat situ atau sebagainya. Okay, yang ada asalnya kita berhak terhadap benda itu, tapi bila ada kekurangan, kita boleh bincang balik untuk kira macam ganti semula hak yang terlepas daripada kita. Okay. Dan terakhir sekali, mengikut nota ni, nanti ada lagi, banyak lagi belakang tu, perdamaian, persetujuan terhadap syuf'ah, hak milik berdasarkan kejiranan ataupun perkongsian. Okey. Rumah beli satu kedai, okey, kedai ni kita share 2 orang. Okey, kalau saya nak jual, apa jadi? Nak jual pada siapa? Yang paling layak adalah rakan kongsi. Tak boleh saya jual terus pada orang lain, kecuali selepas menawarkan kepada rakan kongsi saya. Kalau saya jual juga, kemudian rakan kongsi pergi ke mahkamah, dia kata dia jual tanpa beritahu pada saya, mahkamah boleh putuskan balik semula, tanya dia nak beli ke tak. Kalau dia tak nak beli, baru boleh jual pada orang lain. Okey, ini dalam Islam. Dan khiyarus syart, pilihan syarat berdasarkan masa. Okey, maknanya bila urus jaga kita jual ni, beli remote control tadi tu, okey, saya ada khiyar, ada pilihan untuk pulangkan kembali dalam masa sekian-sekian. Kan? Dalam tempoh tertentu. Cuma ada khilaf kat situ, perlu tak nyatakan ataupun tak nyatakan masa. Tapi boleh tak nak berbincang lagi lepas tu? Boleh. Okey. Berdasarkan keumuman hadis di atas, maknanya hadis yang kita yang merupakan kaedah ini, kan, dan selainnya dan dalil-dalil lain, dan berdasarkan tiada dalil agama yang melarang untuk kita berbincang dalam syufa'ah dan khiyar syart. Okey. Saya harap benda tu bolehlah difahami walaupun secara sedikit sebanyak. Okay, yang pentingnya kat sini ialah kaedah yang ke-22 dan 23, sebahagiannya kita terjemahkan, dan maksudnya menunjukkan urusan antara umat Islam ini adalah urusan yang lebih berdasarkan kepada apa dia cakap dalam bahasa kita, budi bicara. Okay, dia bukannya satu urusan yang bersifat robotik. Faham tak? 1 campur 1 1. Tak, dia mungkin 1 campur 1 ni jadi 1 campur 1 1 lah. 1 campur 1 2 kan. Tapi dia mungkin boleh jadi 1 campur 1 ialah 2. Mungkin jadi 1 campur 1 1 lah. Macam mana tu? Kita letak dalam satu gelas 1 kan? Letak dalam 3 gelas jadi 3 kan. 1 liter dengan 1 liter, tuang gelas banyak-banyak, contohlah kan. Okay? Jadi
hubungan antara orang Islam ni adalah berdasarkan kepada budi bicara. Okey, dan budi bicara ini biasanya adalah budi bicara yang bersifat sulh, iaitu persetujuan, perdamaian, persetujuan, dan bukannya bersifat pemaksaan kan, ataupun penekanan. Okay, nak penindasan, bukan bersifat tu. Okey, ancaman dan sebagainya. Okey, faham ya? Kalau ada soalan silakan, kalau tak ada kita dah selesailah. Pening ke baca belajar ni? Tak kan? Dia relax kan? Cuma dia perlu otak kita bergerak sikit lah ya, dan bagus otak ni sebenarnya kalau bergerak dia makin sihat kan. Ya, otak manusia ni kalau dia tak bergerak nanti dia akan jadi rosak kan. Sebagaimana badan kita ni, kita bergerak sihat. Kalau kita duduk relax, nak sihat kena relax. Tak lama lah tu kan. Okay? Tapi kalau nak sihat, bergerak, exercise yang sekadarnya, InsyaAllah akan kekal sihat lah. Okay. Ya, ada siapa nak tanya tadi? Beli? Beli online ni, kalau memang dia ada apa, sifat-sifat dia kan. Contohnya air tu dia panggil apa? Sifat-sifat dalam bahasa Inggeris apa namanya? Apa dia? Spek dia kan? Spek itu ya, spek. Specification tu. Air ni tinggi dia berapa, berapa dia punya isi dia apa semua kan. Dan bila beli tu tengok kurang, boleh pulang balik okey kan. Okey, tapi kalau air dia macam ni datang tengok air lain kan. Macam mana? Pulang tak boleh lah. Itu adalah bersifat gharar. Macam ni jadi sebenarnya tak ada masalah nak berjual beli tu. Kerana kalau dalam mazhab Syafi'i je ada syaratnya, kena lafaz apa? Saya terima, saya jual, saya tak jual ni kan. Saya jual, saya beli kan. Okey, akad tu, lafaz akad kena ada. Tapi dalam mazhab lain tak perlu. Yang pentingnya ada unsur redha. Dan itulah sebenarnya yang diamalkan pun di Malaysia, walaupun mazhabnya Syafi'i, tapi amalannya jadi begitu. Ada tak? Kan kita beli kadang-kadang sekarang ni, adakah setiap pembelian kita sebut saya beli? Tak ada pun kan. Tapi bila dah bagi tu dah redha lah dengan pembelian. So dah sah dah pembelian tu. So bila sah maknanya boleh tak nak kata maknanya dia ambil duit saya dan yang kamu bagi tadi tu, tapi saya tak sebut saya jual kan. Dia tak ada kes kat situ. Kes tak berbangkit. Okey. Macam yang biasa berlaku Ustaz, macam dekat di tempat kita ni, biasa kedai makan kita dah ambil lauk kan. Yang biasa yang menu ala carte, kita tahulah macam dalam menu kan. Nasi lemak RM2, bahkan nasi ayam sekian RM5. Tapi yang nasi campur ni biasanya masalah. Sebab apa? Kita ambil lauk, lepas tu dia kata okay, makan dulu, bayar kemudian. So kita dari situ kita tak tahu berapa harga tu. Kita lepas makan je, lepas tu kita nak bayar, tiba-tiba kata okey, semua sekali RM20. Kita pun terkejut, takkan nak makan banyak tu RM20. Jadi tak ada unsur meredai tau sebelum penggunaan ataupun makanan. Macam mana Ustaz? Kena jawab dia. Memang itu satu masalah juga kan. Sebab tu dia yang terbaiknya ialah bila beli tu diletakkan harga terus kan. Itu yang terbaik sebenarnya. Okey. Dan dia satu lagi ialah sebelum beli tu kita tahu harga tu. Kadang-kadang kita duk ingat kedai ni dengan kedai ni harga sama. Sebenarnya tak samalah. Pasal apa? Kedai ni decoration dia ringkas je. Yang ni pula decoration dia tu sendiri, dia sebenarnya bayar decoration tu kan, dan bayar ketenangan yang kita dapat tu. Kalau saya restoran Arab tu, kita duduk tu rasa macam macam menteri ni kalau duduk ni kan. Kita bawa, jangan lupa bawa duit lah kan. Kita bawa duit terasa macam menteri. Tekan tet kan datang. Tekan lagi kan, tak puas hati ni kenapa macam ni. Oh tak apa, kita ubah. Kalau restoran biasa tak puas hati, itu yang kita masak. Kan nak tak boleh ubah lah, memang itulah dia. Kan? Okey. So sekarang tempat tu dia maknanya servis dia ataupun bayaran adalah kepada servis tu lebih daripada makanan tu. Di samping makanan jugalah. Jadi terbaiknya ialah
dua-dua pihak kena tahu harga tu. Okey. Dan kalau berlaku juga, biasanya dalam urusan ni tak adalah besar sangat urusan makan ni kan, ya. Cuma kadang-kadang berlaku jugalah kan. Kan macam dekat mana rasanya Kelantan ke Terengganu tu kan, apa kepala ikan kan. Faham ya? Faham. Kepala ikan tu kawan tu tak nak jual, dia nak beli juga kan, letaklah harga berapa pun dia letaklah. Lepas tu dah beli, tiba-tiba dia ngadu pula. So maknanya kalau lekat kes lekat lah, kalau tak lekat tak lekat lah. Tapi dari sudut nak letak harga, sebenarnya boleh je berapa kita nak letak kan. Contohnya macam ni apa ya, gelas ni kan, saya nak jual RM1, boleh kalau saya punya lah. Dan saya nak jual RM10 pun boleh. Sebenarnya dia tak adalah satu benda yang apa, yang menentukan. Okay? Dia biasanya adalah berdasarkan kepada kebiasaan pasaran kan. So mungkin pasaran kat KL ni RM10. Kalau kat kampung kita RM10 tak ada orang beli. Betul tak? Dia kalau nak beli pun paling banyak, paling mahal RM3 dia. Jadi kalau kita beli benda tu RM1, kita nak untung jual lah kat KL, contohlah kan. Jangan jual kat kampung kita. Tapi kalau nak berbakti, tak apalah, jual lah kat kampung kita. Okay, sebegitulah dia kadang-kadang benda tu jadi begitu. Okay, dan yang terbaiknya ialah pastikan harga dululah. Tapi kalau dah berlaku gitu, saya pun tak apa nak nasihatkan macam mana. Yalah, kadang-kadang kita nak fikir nak pergi mengadu apa semua tu pun satu hal juga kan. Okay, nak kena bayar tu, nak kena tu apa semua. Jadi biasanya kita akan biarkan, okay, dan kita akan maknanya consider sendiri lah lepas tu kan, sama ada nak makan kat situ lagi, ataupun sebelum makan tu kita tanyakan harga dia berapa kan. Ini berapa, dia berapa, barulah tu. Okay, tadi street tu jual buah-buahan ni, dia tulis tu satu apa ni, bakul, katalah RM3. Bawah sekali dia tulis tu 100 gram saja. Biasanya pahaman kita lah sekilo, tapi di bawah tu dia tipu ni. Dia kalau macam tu memang unsur-unsur penipuan berlaku. Kan, unsur penipuan tu boleh masuk dalam kategori gharar lah. So kita sebenarnya ada pilihan. Kita bila nak beli tu tengok balik, kenapa ni? 300 gram tak nak beli. Maknanya pembeli tu dia ada apa? Hak untuk membatalkan. Selagi mana dia tak bayar lagi kan. Bahkan kalau dia dah bayar pun sebenarnya dia masih ada hak lagi. Apatah lagi kalau belum bayar kan. Letak ini berapa ni? Kan kita duk ingat kita ambil sekilo, tengok RM3, tiba-tiba jadi berapa? 30 Kalau lebih kurang lah kan, katalah okay, jadi tiba-tiba jadi 30. Bukan RM3 100 gram. Ni dah berapa ratus gram dah ni kan. Oh iya ke kat bawah tu? Saya tak nak beli. Pasal saya dah ingatkan macam tu. Kan, kalau dia kata kenapa tak tengok dulu, kenapa itu dia kecil sangat, kan. Jadi kalau kita ada orang macam tu, dia tak beranilah. Kan. Tapi kalau orang semua pun jenis tak apalah, bayar, dia pun dia ingat okeylah tu. Jadi disebabkan itulah berniaga ni satu benda yang memang menguntungkan. Okey, tetapi satu masalah lagi ialah disebabkan unsur-unsur begini dalam perniagaan, Nabi SAW arahkan untuk dibayar kan zakat daripada harta kita tu untuk nak menyucikan, menyucikan sumpah palsu kita kan. Contohnya ini mahal sangat ni, kata bang kan, ni bang, ni harga ni je, harga apa? Harga apa dia panggil? Harga bukan harga market, harga kira best price. Harga dia beli lah benda tu kan. Harga kos. Ni harga kos dia sebenarnya bukan harga kos, tapi dia cakap begitu supaya kita percaya kan. Kan. So unsur-unsur ni lah yang disyariatkan zakat tu untuk membersihkan kembali. Tapi daripada asal sepatutnya peniaga dia kena ada etika dia kan. Okey, dan pembeli pun dia kena tahu hak dia. Kan. So itulah, kita sebenarnya tak semestinya benda yang kita nak beli tu, bila kita tahu harga dia tak seperti yang dipaparkan, kita boleh tarik balik je, tak ada masalah. Okay. Cuma itulah kadang-kadang kita kelang kabut nak cepat apa semua, balik baru nampak tu kira yalah, kalau maafkan pahala banyak juga kan. Ataupun yang kedua, nak tuntut ke akhirat pun bagus juga kan. Masa itulah pahala nak diperlukan. Betul tak? So pilihlah mana satu. Itulah yang
Walaupun kalau isu-isu tertentu yang agak serius sebenarnya boleh nak mengadu. Cuma kadang-kadang kita ni, lagilah kan orang Melayu ni, dia bukan nak alah setakat RM10 tak apalah kan, carilah RM10 tu RM100 tapi nak kena naik mahkamah apa semua, lagilah beribu-ribu. Tak apalah kan, 100 pun biarlah, maaf kalau dapat pahala banyak kan. Tapi kalau nak, rasanya boleh. Kalau nak tuntut tu sebenarnya boleh. Dia bergantung pada kita lah. Wallahu alam. Ada soalan lain? Tak ada? Okey. So dengan itu kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala